Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bertemu lagi pada kali ini kuliah 10 minit, iaitu berkaitan dengan fiqh, iaitu babul ghusli wa hukmil junub, bab mandian dan hukum dalam keadaan berjunub. Kita rujuk kepada kitab fiqh, iaitu al-ghuslu berasal daripada al-ightisal. Ightisal berarti perbuatan membersihkan ataupun mandian. Dari segi bahasa lughatan, al-ghuslu, mandian itu ialah mengalirkan atau meratakan air ke sesuatu tempat. Yang kedua, dari segi syarak, al-ghuslu, mandian itu ialah, ini yang kita nak lihat dalam hukum fiqh, kita nak melihat kepada dari segi istilahnya. Istilah syarak, al-ghuslu itu, mandian itu ialah mengalirkan air yang suci, tahir, air yang mengalirkan air yang suci ke seluruh anggota badan dengan cara-cara tertentu. Anggota badan itu yang zahir dengan cara tertentu, mengalirkan ke, menggosokkannya atau sebagainya. Menurut Imam Syafi'i, mengalirkan air itu ke seluruh badan kena perlu ada berserta dengan niat, kerana zahir daripada hadis innamal a'malu binniyat, hanya senya mana-mana amalan ibadat itu perlu kepada niat. Jadi masa memulakan mandian, mestilah seseorang itu menghadirkan niat dalam hatinya. Itu yang pertama, al-ghuslu, mandian. Yang kedua, al-junub, Kata al-junub berasal daripada al-ijtinab. Berasal daripada ijtinab, iaitu menjauhi. Itu junub, maknanya jauh. Dari segi bahasa, kita tengok dari segi bahasa, lughah al-arabiyyah, lughatul arabiyyah, menjauhi daripada sesuatu. Junub maknanya jauh. Dari segi syarak, dari segi syarak yang kita nak, junub ialah orang yang mengalami janabah ataupun berjunub, sama ada disebabkan melakukan hubungan jima' antara suami isteri atau disebabkan keluar air mani. Junub adalah satu istilah dalam hukum syarak kita ni Islam, iaitu seseorang yang melakukan jima' lepas itu berhadas besar, iaitu dia berjunub, berhadas besar ataupun dengan sebab keluar air mani. Junub ataupun janabah ini dia terhasil dengan 6 perkara, 6 perkara. Yang pertama, bagi orang lelaki dan perempuan dua-dua sekali mati. Yang keduanya keluar air mani. Yang ketiganya jima'. 3 perkara ni lelaki ke perempuan sama. Dan 3 lagi khas kepada wanita, iaitu haid, nifas dan wiladah. Jadi sebab seseorang itu untuk menjadikan dirinya sebagai junub yang perlu dijauhi ataupun jauhi dirinya daripada benda-benda yang suci dari Al-Quran, tawaf, solat dan sebagainya, ada 6 perkara yang wajib dia menyucikan dirinya terlebih dahulu sebelum menghampiri benda-benda yang dimuliakan. Jadi ada 6 perkara tu, 3 daripadanya khas untuk wanita dan untuk lelaki 3 sahaja, manakala wanita ada 6. Perempuan ada 6 perkara, manakala lelaki ada 3 perkara yang disebutkan tadi. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ini ayat punca kuasanya, iaitu yang jadi teks perbincangan tajuk ghuslu, mandian ataupun junub ini berpunca daripada
teks ayat Allah daripada surah Al-Maidah ayat 5, ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maksud junub tadi ialah penyebab-penyebab tadi yang 6 tu. Kalau kamu dalam keadaan berjunub, ya, keluar mani ataupun berjima' dan sebagainya, fattahharu. Fattahharu ialah fi'il amar, suruhan, ya, kena buat. Fattahharu, maka hendaklah kamu bersuci, ya, hendaklah kamu menyucikan diri kamu dengan mandian. Ini yang jadi punca kepada kita melakukan mandian. Baik, Nabi SAW telah menyatakan kepada kita bahawa orang yang telah melakukan persetubuhan itu, dia dalam keadaan berhadas besar, perlu mandian. Nabi bersabda, "Idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya, apabila seseorang lelaki duduk di antara 4 anggota tubuh, dua tangan dan 2 kaki wanita. Maksudnya apabila seorang lelaki dia duduk di atas tubuh badan wanita, iaitu antara 2 tangan dan 2 kaki, maknanya ini adalah kata-kata kiasan daripada Nabi SAW melakukan persetubuhan. Summa jahadaha, kemudian lelaki itu bersungguh-sungguh lakukan di atas jahadaha, atas wanita itu, atas isterinya, melakukan persetubuhan lah. Ya, kenapa lafaz ini diguna pakai? Kerana Nabi SAW adalah insan yang sangat malu dalam pertuturannya, sangat berhati-hati dalam percakapannya. Ya, tidaklah seperti kita pada zaman ini. Kadang-kadang percakapan kita, ya, tidak semurni yang telah disebut oleh Nabi SAW. Ya, Nabi menyatakan dengan kata yang berkias, ya, dengan kata-kata yang halus, yang tidak mendengarnya, seseorang itu mendengarnya dalam keadaan yang tidak selesa. Nabi menuturkan, ya, jika masuk asalnya, jika kamu telah melakukan persetubuhan dengan perempuan isteri-isteri kamu, wajabal ghuslu, maka wajib atasnya mandi. Tapi Nabi gunakan idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba', di antara anggota tubuh badan yang 4, 2 tangan, 2 kaki. Maksudnya duduk di atas wanita itu sepenuhnya, summa jahadaha, kemudian dia buat betul-betul sungguh-sungguh atas perempuan itu. Makanya percakapan itu dalam bentuk yang sangat halus, sangat tidak meloyakan, tidak, ya, mengaibkan dan sebagainya. Jadi kata-kata sebegini ini, kata semacam ini adalah perkataan yang sangat halus digunakan pakai oleh Nabi SAW. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib atas dia untuk melakukan mandian. Baik, apakah hikmah seseorang itu melakukan mandi hadas besar atau mandi junub? Yang pertama, antara hikmah Allah menetapkan seorang itu mandi junub, ada 3 perkara. Yang pertama, mandi junub dapat membersihkan seluruh anggota badan agar lebih suci, bersih dari segi kesihatan. Bersih tubuh badan, kena sampaikan air pada seluruh anggota badan. Yang keduanya, orang berjunub ini mampu mengembalikan kecergasan tubuh badannya, kena air dia segar. Dan yang ketiganya, sebagai untuk mengaktifkan peredaran darah pada seseorang itu. Jadi Nabi SAW pernah bersabda kepada kita bahawa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', rawahu Muslim. Al-ma'u, satu, minal ma', air mandian itu adalah disebabkan kerana air apa? Air mani. Dalam hadis ini
Nabi menyatakan ada dua, al-ma'u minal ma'. Al-ma' yang pertama ialah air mandian, air mutlak. Yang keduanya, air yang kedua ialah air mani. Dalam ilmu balaghah al-Arabiyah disebut sebagai al-jinas, dua perkataan yang sama tetapi makna yang berbeza. Al-ma' yang pertama air mutlak, air mandian. Yang kedua air mani yang keluar daripada tubuh badan manusia. Jadi Nabi menyatakan kepada kita bahawa seseorang yang keluar air mani maka wajib dia untuk mandi hadas besar atau mandi junub. Ya, bagaimanakah ciri air mani? Air mani memiliki 3 cirinya. Yang pertama, nak mengenal pasti air mani, yang pertama bila keluarnya itu dia dalam keadaan infijar, amna ataupun amna yumni, terpancar. Itu sebab nama airnya mani. Mani ni terpancar, dia rasa tujahan itu. Ya. Yang keduanya, sifat air mani ini dia putih pekat. Ya, putih pekat, bukan lut sinar, putih pekat. Yang ketiganya, ciri air mani ia adalah dia berbau hanyir. Itulah 3 sifat mengenal pasti air mani. Ya. Kalau bangkit pada waktu pagi, lihat pada kain itu dia mengeras, kena pekat putih itu, maka itu ternyata air mani. Jadi seseorang yang telah keluar air mani maka wajiblah dia untuk mengangkat hadas besar, mandi junub. Dan mandian itu bagaimana? Maka para ulama mengatakan mandian itu wajib dilakukan pada orang yang keluar air mani walaupun sedikit ataupun banyak, apatah lagi. Ya, walaupun setitik wajiblah dia untuk mandi. Kalau tidak, jika tidak mandi maka dia wajib menjauhi benda-benda yang dibolehkan seperti mana yang awal tadi. Dan mandian itu mestilah meratakan air ke seluruh tubuh badan. Meratakan air seluruh badan. Maka jumhur para ulama mengatakan dia tidak wajib menggosok badan, tetapi wajib untuk menyampaikan air kepada seluruh anggota badan itu. Ia hanya menggosokkan badan itu adalah hukumnya sunat semata-mata. Baik, pengajaran hadis yang kita temui pada hari ini. Yang pertama, diwajibkan mandi sekiranya keluar air mani. Ya, sama ada sengaja keluar ataupun tidak sengaja, wajib mandi. Yang keduanya, wajib meratakan air ke seluruh anggota badan. Ya, dan yang ketiganya, digalakkan untuk kita menggosokkan badan ketika kita melakukan mandian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.